Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Pada pagi yang bahagia ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita dihidupkan lagi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, segala macam binatang yang Allah jadikan di muka bumi, makhluk-makhluknya, semuanya mengingati Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Dan itu sebabnya kita melihat Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa wa yusabbihu bihamdi rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu perkara pun, tidak ada satu makhluk pun yang dijadikan oleh Allah di muka bumi melainkan semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Bertasbih dalam kata Al-Imam Al-Qurtubi kerana mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak dianugerahkan kepada mereka. Pada pagi yang bahagia ini, menerusi siri Al-Muqaddimah, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan untuk melakukan sedikit muhasabah diri. Mudah-mudahan kita dapat mempertingkatkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita termasuk dari kalangan yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya segelintir di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Insya-Allah pada kali ini kita akan bincangkan tentang konteks syukur, bagaimana nak menjadi orang yang bersyukur kepadanya. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, membincangkan tentang soal syukur, Al-Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitab yang hebat karangan beliau iaitu Ihya Ulumuddin, satu bab yang dibincangkan berdekatan dengan sabar. Apakah beza di antara sabar dan syukur? Para ulama tazkiyatun nufus di kalangan mereka yang membincangkan menyatakan bahawa sabar lebih utama dari syukur. Sebahagian lain mengatakan tidak, syukur itu lebih besar daripada sabar. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya segelintir sahaja di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Maknanya, kata Al-Imam Al-Ghazali, setengah ulama menjelaskan mengutamakan syukur kerana Allah menyebut perkataan sedikit sahaja hambaku yang bersyukur. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis sahih yang menjelaskan tentang perbezaan di antara kedua-duanya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu lahu khair, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakanat khairan lahu, fakana khairan lahu, wa laysa dhalika li ahad illa lil mu'min. Mafhumnya, urusan orang-orang beriman semuanya mendatangkan kebaikan kepadanya. Kalau diberi satu nikmat, dia bersyukur, dia dapat pahala. Dalam masa yang lain dikurniakan satu ujian, Allah kenakan kepada dia satu musibah, dia sabar dan baginya pahala juga. Kedua-dua keadaan seseorang beriman mendapat pahala di sisi Tuhannya dengan cara yang mudah. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila kita membincangkan tentang syukur ini, saya teringat kepada satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, iaitulah firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya, wahai Muhammad, beritahulah kepada umatmu, kalau kamu bersyukur, nescaya Allah akan tambahkan untukmu. Sebaliknya, kalau kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menulis sebuah buku yang hebat bertajuk Zadul Ma'ad Bihadi Khairil Ibad. Satu buku karangan yang telah pun ditulis oleh beliau dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Masya Allah, berkatnya umur imam yang mulia ini. Perjalanan dari tempat tinggal beliau di Damsyik ke Mekah membolehkan beliau menulis sebuah buku yang pada hari ini dicetak sebanyak dalam 5 jilid. Antara perbincangan yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim dalam kes berbincang dengan masalah syukur ini, beliau menjelaskan terdapat sekurang-kurangnya 10 ayat yang menceritakan tentang kelebihan syukur. Antaranya yang telah kita bincangkan tadi. Antara yang lain, kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menghitung orang-orang yang syukur ini di kalangan yang segelintir. Dan yang ketiga, antara yang beliau nyatakan, syukur menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melimpah kurniakan bertambah banyak nikmat yang lain.
daripada apa yang telah pun disyukuri itu. Sebenarnya sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita lihat, kita hitung, ternyata terdapat banyak pandangan ulama tentang apa yang dinamakan sebagai syukur itu sendiri. Sebagai contohnya, saya kemukakan pandangan oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi yang menceritakan tentang erti syukur itu sendiri. Syukur diterjemahkan oleh beliau sebagai as-sana'u 'alal mun'im bima aulakahu min hasanatin atau min ma'rufin atau min khairin. Sesuatu tanda kesyukuran yang dimaksudkan itu bila kamu merasa berterima kasih yang amat sangat, kamu memuji yang memberi kamu. Lantaran itu Al-Imam Al-Ghazali mengemukakan bandingan orang-orang yang syukur di sisi Allah di atas anugerah yang Allah berikan. Ini diumpamakan oleh Imam Ghazali dengan satu contoh yang menarik. Imam Ghazali ini terkemuka sebagai seorang ulama yang mampu membawa contoh-contoh yang hidup untuk dipermudahkan kefahamannya. Ada seorang raja. Raja ini mempunyai harta kekayaan yang banyak sudah tentu, lalu diberikan kepada 3 kategori di kalangan rakyatnya, 3 kategori manusia. Diberikan kepada yang pertama seekor kuda. Maka yang pertama ni gembira sangat menaiki kuda itu ke timur ke barat. Ini istilah orang Melaka, sidang penonton sekalian. Kemudian yang kedua pula diberikan kuda ini dan dia faham yang memberi kuda ini adalah raja. Lalu dia gembira sangat, berterima kasih dia. Digunakan kuda itu untuk keperluan dia. Ini kategori yang kedua. Manakala yang ketiga pula para penonton sekalian, dia mendapat kuda itu, dia bukan sahaja mengerti yang memberi itu adalah seorang raja yang mulia. Digunakan kuda itu untuk tujuan merapatkan dirinya lagi dengan raja tersebut. Jadi para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, begini gambaran yang cukup indah dikemukakan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Di mana satukah di antara 3 orang ini, yang mana satukah kita sebenarnya dalam konteks syukur? InsyaAllah kita akan kembali. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, saya teringat satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang konteks syukur seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dikemukakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi juga menyatakan perkara yang lebih kurang sama. Iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat sentiasa bangkit pada waktu malam sehingga bengkak-bengkak kaki-kaki baginda alaihi salatu wassalam. Lalu ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila lahu alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Wahai Nabi SAW, mengapa perlu Nabi bangkit sehingga kaki Nabi SAW bengkak-bengkak? Lalu Nabi telah pun bersabda, afala akunu abdan syakura? Tidakkah patut bagiku menjadi hamba yang semakin bersyukur kepadanya? Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan syakir, syakir maknanya yang bersyukur, yang berterima kasih. Tetapi kalau kita kata syakur maknanya yang terlalu banyak terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton sekalian, Nabi SAW begitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca kisah Nabi SAW, menitik air mata kita para penonton sekalian. Ditanya oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, mahukah kamu kalau dengan izin Allah aku tukarkan gunung yang besar ini, gunung Uhud, menjadi emas, memudahkan untuk Nabi dalam pergerakan, mencapai kemudahan hidup, makanan, minuman, pakai, rumah dan sebagainya? Apa jawab Nabi SAW kepada Jibril? Tidak, wahai Jibril, aku lebih rida menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana satu hari aku ada makanan, aku nikmati, aku syukur kepadanya, dan hari berikutnya tidak ada makanan, aku berpuasa dan aku sabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan dunia ini. Itu sebabnya Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam satu kitab yang cukup baik, namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kalau para penonton sekalian ada kesempatan, belilah buku ini. Namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, menceritakan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pergerakan Nabi, langkah baginda, pakaian Nabi, makan minum, tempat tinggal, tempat baring, ketawa Nabi, menangis Nabi, semuanya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Antara bab yang menarik menceritakan tentang makan minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilaporkan
bahawa ma akala alu Muhammadin min khubzi syairin yaumaini mutatabi'aini qat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan kekenyangan 2 hari roti yang diuli dengan elok sepanjang hidup baginda, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah SWT. Ibrah, pengajaran dari hadis yang ringkas ini para penonton sekalian, keperluan untuk kita supaya mendidik diri kita agar bersyukur pada Allah SWT. Itu sebabnya Nabi mewasiatkan kita untuk bersyukur. Ini ada beberapa tip, ada beberapa langkah. Antaranya, lihatlah kepada orang yang kurang daripada kita, supaya kita mengerti kedudukan kita ini tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita bandingkan dari sudut materialnya orang yang lebih daripada kita, nescaya kita akan nazdari bifadlillah, kita akan merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak adil kepada kita. Mengapa orang ni mendapat nikmat lebih, mengapa kita kurang? Para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, melihat kepada perbincangan para ulama yang kita fokuskan awal-awal tadi, perbezaan pandangan, mana yang lebih utama, sabar ataupun syukur? Lalu Al-Imam Al-Ghazali membuat satu kesimpulan penting. Sebenarnya berdasarkan hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi, dua-dua sikap itu penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Yang pertama, bila diberikan kepada kita nikmat, kita syukur. Yang kedua, bila diberi kepada kita ujian, kita sabar. Dan itulah dia sifat orang-orang yang beriman dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, seorang khalifah Islam yang terkemuka bernama Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, qayyidun ni'am bisyukri. Kamu dikurniakan berbagai-bagai nikmat dalam kehidupan, maka ikatlah nikmat-nikmat ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mengajar kita dalam syukur ini. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, ada 3 rukun yang penting yang perlu kita fahami. Yang pertama, kita perlu mengerti bahawa yang memberi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita gunakan nikmat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aplikasi dia untuk memanfaatkan orang-orang keliling kita, para penonton sekalian. Dan yang ketiga, diajar kita supaya menggunakan nikmat itu ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah dia rukun syukur yang perlu kita penuhi dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, lagi hakikat tentang syukur ini, kita perlu mendidik anak-anak kita supaya bersyukur. Kata Dr. Abdullah Nasir Alwan dalam buku beliau bertajuk Pendidikan Anak-anak dalam Islam, perlu kita ibu ayah supaya dalam kehidupan ini kita ajar satu hari makan, satu hari yang kedua makan kurang sederhana dalam erti kata yang sebenarnya, supaya kita mengajar anak-anak kita, ada hari kita susah kita menikmati nikmat Allah, dan ada hari kita susah kita bersabar untuk menghadapi masa depan yang belum lagi pasti. InsyaAllah kita bertemu lagi selepas ini. Assalamualaikum. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, telah kita bincangkan tadi rukun-rukun syukur. Satu daripadanya, hendaklah kita menggunakan nikmat Allah itu ke jalan ketaatan. Maka di sini berlaku beberapa konflik yang kita lihat dalam masyarakat. Bila mereka mendakwa mendapat satu nikmat, tetapi digunakan nikmat itu ke jalan yang salah. Apakah ini tanda syukur saudara kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana pandangan saudara kepada seorang yang Allah berikan kepadanya harta yang banyak, melimpah ruah, tetapi digunakan harta tersebut untuk tujuan melakukan maksiat kepadanya? Alangkah tidak menepati rukun-rukun syukur yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang khalifah Islam yang terkemuka. Beliau ini hidup pada kurun kedua hijrah, merupakan seorang khalifah yang bertaraf ulama yang hebat. Dan Umar bin Abdul Aziz ini merupakan seorang yang cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesyukuran yang tampak pada wajahnya itu sewaktu beliau menjadi khalifah, maka semua harta yang dikurniakan, yang ada pada tangannya, yang ada pada tangan isterinya,
telah pun disalurkan untuk kepentingan umat Islam. Sehinggalah pada satu hari Umar bin Abdul Aziz pernah berkata kepada isterinya, "Wahai isteriku, kamu memiliki gelang-gelang yang ada di tangan itu. Gelang-gelang itu adalah pemberian ayahmu, aku mengetahuinya. Tetapi wang tersebut sebenarnya diambil oleh ayahmu dari Baitul Mal milik orang-orang yang Islam. Milik orang-orang Islam semuanya. Sama ada engkau memilih untuk hidup tinggal terus bersama denganku, ataupun kamu memilih untuk tinggal bersama dengan harta wang yang dimiliki olehmu itu dan juga barang-barang kemas yang ada di tanganmu. Lebih baik kamu sedekahkan untuk Baitul Mal, kembalikan semula kepada umat Islam harta-harta milik mereka. Wahai isteriku, itulah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan Umar bin Abdul Aziz ini sewaktu menjadi khalifah merupakan seorang lelaki yang segak, bertubuh tegap. Tetapi dalam tempoh yang singkat selepas menjadi khalifah, menjadi seorang yang kurus dan cengkung. Kerana beliau bila ditanya oleh seorang pembantunya, ditanya oleh seorang menterinya, beliau menjelaskan bagaimana aku bisa tidur pada waktu malam dan aku bisa menikmati makanan-makanan yang ada, sedangkan tanggungjawab menjaga umat Islam ini belum selesai. Aku bimbang di akhirat besok aku akan dipertemukan dengan Allah dan ditanya soalan-soalan seperti ini. Dan aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Kuruskanlah badanmu untuk mempermudahkan kamu meniti titian sirat Allah Subhanahu wa taala." Dan banyakkanlah menangis kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar." Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini, Nabi telah mengingatkan aku supaya ada jadi di kalangan dua manusia. Yang pertama yang menangis kerana takutkan Allah. Yang kedua menangis kerana, yang kedua mata yang berjaga pada waktu malam, menjaga perbatasan untuk kepentingan umat Islam, iaitulah tentera-tentera yang berjihad. Dua mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Sidang mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, para penonton yang berbahagia, kalau kita lihat sebenarnya syukur ini boleh dilaksanakan dalam kehidupan kita dengan syarat kita berusaha. Yang pertama sekali, kalau kita lihat Nabi SAW mengajar para sahabat supaya berdoa. Sebagai contohnya, ada banyak doa-doa yang diajar Nabi SAW. Nabi mengutuskan seorang sahabat yang namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman untuk menjadi gubernur. Lalu Nabi bersabda kepadanya, "Wahai Muaz, banyakkanlah olehmu berdoa dengan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Hadis ini hadis sahih, riwayat Abu Dawud, riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim. Disahihkan olehnya dan juga Az-Zahabi. Bahawa Nabi mengajar kita, Nabi memegang tangan Muaz bin Jabal selepas sembahyang. Nabi bersabda kepada Sayyidina Muaz, "Wahai Muaz, amalkanlah olehmu mohon kepada Allah doa-doa ini. Yang pertama, ya Allah, bantulah aku supaya sentiasa mengingatimu. A'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan memperelokkan amalan kepadamu." Artinya nak minta kepada Allah supaya diberi kemudahan kepada kita, sidang penonton sekalian. Jika tidak, kita tidak pasti apakah kita mampu melakukan perkara ini ataupun tidak. Nak melakukan ketaatan ini perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang kita tidak dapat kekuatan ini, maka kita akan hanyut dan karam, lemas kita dalam kehidupan dunia yang menjadi ujian kepada semua ini. Para penonton yang bahagia, yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, itu yang pertama. Kesimpulan daripada perbincangan kita untuk menjadi orang yang bersyukur ni, kena banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mestilah mendidik diri kita supaya sentiasa bermujahadah. Mujahadah maknanya kita lawan nafsu kita. Kalau nafsu nak satu perkara, walaupun perkara itu harus, kita mengatakan kepadanya tidak. Contohnya, kita berasa nak tidur, tapi kita mengatakan, "Minta maaf wahai nafsuku, saya nak baca Quran." Kita lawan nafsu kita sedaya yang boleh. Ini namanya mujahadah.
Yang kedua, untuk menjadi orang yang bersyukur ini mesti membiasakan diri kita berkawan dengan orang-orang yang bersyukur dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, banyakkanlah oleh kita membaca kisah-kisah mereka yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Yusuf, bagaimana mengalami kesusahan dalam perjalanan pengabdian diri kepada Allah. Haruslah menjadikan diri kita ni mengerti banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri. Saya teringat sebagai satu nokta terakhir untuk kita fikirkan. Ziarahlah orang sakit supaya anda mengerti erti sihat. Ziarahlah orang meninggal dunia, anda mengerti erti kehidupan. Ziarahlah orang miskin, nescaya anda akan mengerti bahawa Allah memberi kepada anda saudaraku yang beriman sekalian begitu banyak nikmat yang belum kita syukuri. Jika kita tidak melakukan tiga perkara ini, kita bimbang kita dihujani oleh rahmat dan nikmat yang pelbagai yang tidak kita syukuri. InsyaAllah kita bertemu pada sesi akan datang. Segala yang baik dari Allah, kekurangan milik manusia. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.